Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke saluran YouTube ashrafzuhairi.blogin. Selamat tahun baru 2021. Dan untuk hari ini kita dah santai-santai sambil berkongsi mengenai antara cara bagaimana untuk mengekalkan kesihatan. Saya pasti dalam kalangan anda juga ada yang untuk azam tahun baru ini adalah untuk membina kesihatan yang lebih baik. Pada hari ini bersama dengan kita salah seorang usahawan bekam. Kita ada Muhammad Fitri Badrul Hisham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah serius sangat. Maaf lah sebab saya dalam fikiran banyak benda nak bercakap. Dia jadi kaget tiba-tiba. Kaget So, okay, teruskan. Okay, jadi bekam ni mula-mula sekali lah bekam. Salah satu persepsi adalah bekam orang takut nak berbekam. Okay, betul. Patut ke mereka ni takut dengan bekam? Dia ada dua sebab sebenarnya kenapa takut. Okay, yang pertama sebab tak pernah merasai bekam. Dan yang kedua dia tengok pada social media. Dia Google sendiri, dia tengok darah ni keluar, darah tu keluar. Dia tengok pula macam ada kesan-kesan contoh bernanah ke apa semua tu tak betul. Sebab yang utama ialah mereka tak diberi pengetahuan yang cukup. Dia tahu pengetahuan yang cukup, dia boleh nak tiap-tiap hari rasa. Betul. Tiap-tiap hari dah rasa Allah. Okey, seperti kita maklum samalah pada 1 Julai 2020 pada tahun lepas telah diumumkan oleh Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri telah pun untuk perubatan tradisional lah telah dapat dimulakan operasi seperti biasalah, termasuklah bekam. Jadi dari segi sebelum kita nak masuk lebih mendalam lah kepada macam mana kebersihan dijaga untuk buat bekam dan sebagainya, boleh ceritakan sikit macam mana sejarah bekam secara umum? Okey, sejarah bekam secara umum lah. Dia ada dua. Satu dari segi peradaban manusia, iaitu secara general, iaitu dia boleh orang kata apa, sejarah bekam ni perubatan purba yang melampaui zaman. Dia amalkan dari zaman Egyptian, Greek, Arabik, Arab lah dan African. Okay, dari segi tamadun Islam, kita memang daripada hadis Rasulullah mengatakan kesembuhan dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama minum madu, yang kedua dengan berbekam hijamah, dan yang ketiga dengan terapi besi panas. Okay, dan aku tidak mengajarkan umatku untuk melakukan pengubatan dengan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. So maksudnya apa kat sini? Nabi sendiri mengesyorkan yang dari segi tamadun Islam, berbekam atau hijamah ini adalah saranan Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi sejarah yang seterusnya yang mana dianggarkan bermula daripada peradaban Mesir purba 3,000 tahun yang lalu. Sebab masa tu tak ada teknologi moden. Mereka tak ada peralatan yang moden sekarang seperti alat canggih. Dan dia ganti dengan dulu punya cara, iaitu berbekam melalui bekas-bekas kaca. Yang mana itu secara keseluruhan untuk zaman dahulu untuk melegakan kesakitan seperti demam, ada juga muntah-muntah. Sihir pun dia sebenarnya. Sihir pun bekam boleh membantu dengan syarat orang tu ada ilmu rawatan yang berkaitan dengan itu, tapi melalui toolsnya, balatannya ialah al-hijamah. Pun boleh. Jadi seperti saya tu sebelum ni dengar daripada orang lah. Betul. Dia kebiasaannya bekam darah. Orang dengan bekam darah. Ada jenis-jenis bekam lain ke? Dia ada jenis bekam lain. Okay, yang pertama yang kita dengar bekam darah lah. Bekam darah seperti mana bekam yang kita keluarkan darah seseorang bukan melalui darah utama seperti demam darah. Ni hanya lapisan kulit. Kulit kita ada lebih pada macam 7 atau 6 lapisan. Yang saya buat ataupun bekam ni ialah lapisan yang pertama dan yang ketiga saja. Dan seterusnya bekam angin. Bekam angin ni dia sebenarnya proses sebelum bekam darah. Kita hanya kapkannya pada serta tempat untuk kita markkan tempat itu tempat kita nak bekam darah. Dan fungsi bekam angin ni ialah kita seperti urutan biasa, kita bagi merangsangkan otot yang dah keras-keras untuk jadikan lembut, mengeluarkan angin, dan juga untuk melegakan. Ni juga boleh membantu untuk orang tidur. Satu dia efek dia seperti urutan, dan tapi dia hanya pada titik-titik tentu sahaja. Dan juga satu lagi bekal luncur. Bekal luncur ni zaman dulu pun dah buat yang ni, sekarang pun dah buat. Cuma dia tak perlu buat secara wajib. Dia permintaan. Caranya adalah make up tu
Kita tekan, kita tak perlu kuat sangat pump dia. Kita urut naik turun. Dia sebagai urutan juga. Untuk ini lebih pada melancarkan darah dan memanaskan belakang badan supaya mudah untuk pembekam untuk pesakit tu mengeluarkan darah. Dan juga untuk melegakan badan. Yang lain bekam api ada juga. Bekam api? Bekam api, ya. Bekam api. Yang mana ini dia orang ambil kalau ikutkan air macam bekam api. Tapi itu normal sebenarnya. Oh, saya pertama kali dengar. Sebab tak pernah buat. Pernah buat. Bekam api. Bekam api ni mana ambil cup tu, dia akan cucurkan api, masukkan. Untuk memanaskan, dia letak pada badan orang tu. Apa perbezaan antara bekam api, bekam angin dengan bekam darah? Okey. Bezanya ialah satu kita tengok pada keadaan pesakit. Keadaan pesakit. Pesakit yang dulu-dulu biasa suka secara tradisional ialah bekam api. Sebab dia orang tak ada vacuum pump pistol tu. Sebab tu dia guna sebagai sedotan vacuum, dia letak api, letak situ. Oh, maknanya tu tak perlu gunakan yang vacuum. dia punya Itu vacuum. sebenarnya bekam api ni ialah sebelum ciptanya pump vacuum tu. So selepas dah ada pump vacuum, dia orang tak guna sangat dah api sebab lagi senang, lagi selesa. Dia tak ada masalah, dua-dua boleh, tapi atas permintaan pesakit yang mahu. So dulu ada orang yang guna bekam api ni dengan buluh. Buluh ataupun tanduk lembu. Sebab dulu cup tu susah nak dapat. Jadi dia guna bahan-bahan natural. Ambil bahan-bahan daripada alam semula jadi sajalah. Betul. Bahan semua jadi mudah untuk mereka jimat kos lah. Faham. Itu pertama kali saya dengar bekam api. Kebiasaannya saya buat dengan saudara Fitri ni bekam darah dan juga bekam angin saja. Bekam api tak pernah rasa, tapi takut pula bila dengan bekam api. Sakit ke? Bagi yang tak biasa, tak digalakkan. Tak digalakkan. Kalau betul nak cuba yang bekam api, prefer terus pada klinik yang profesional lah. Yang kalau yang saja-saja main-main tu tak digalakkan. Sebab peralatan yang guna tu pun bukan yang kena tengok hygiene dan juga profesional. Ada yang terbakar lecur, Allah janganlah. Itulah. Okey, baik. Jadi masuk tahun baru ini, disebabkan COVID-19, kerajaan telah bersetujulah untuk melanjutkan lagi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dilanjutkan sampai 31 Mac 2021. Dan untuk 1 Julai tahun lalu dibenarkan untuk bekam. Salah satu sektor yang berfungsi dibenarkan berfungsi balik adalah bekam. Jadi disebabkan COVID-19 ini datang ke negara kita, apakah langkah-langkah yang diambil dari segi kebersihan sebelum bekam dilakukan? Hygiene lah. Penjagaan hygiene sebelum berbekam. Iya. Okey, yang pertama dari segi faktor pembekam itu sendiri, dan yang kedua pesakit itu sendiri. Okey, dari segi saya sebagai seorang pembekam, saya perlu pastikan yang diri saya bersih dari segi satu kuman-kuman lah, viral-viral. Pastikan diri sendiri mandi sebersihnya. Yang paling penting ialah Islam memang dah ajar mengambil wuduk memang cara yang terbersih sebenarnya. Okey, ambil wuduk ialah yang pertama. Yang kedua, peralatan saya sendiri yang mana peralatan bekam ni berkaitan dengan mainan dengan darah. Bila mainan dengan darah menyebabkan hygiene kuman bakteria. So apa yang saya buat ialah bahan-bahan saya sterilize dengan Dettol, semburan antibakteria, 99% off lah, macam tu ada. Okey. Sebab yang tu satu lagi, rendamkannya dengan Dettol air panas. Okey, dan cucikannya terus, letakkannya satu tempat bekas yang bebas, sebenarnya letakkan tempat yang berkering lah, dah cukup dah. Dan juga setiap kali dan juga untuk kebersihan dari segi pesakit itu sendiri, dia kena pastikan yang dia untuk merawat ni, dia kena mandilah macam biasa. Dia tak ada masalah sebab kita sendiri yang akan bersihkan dia. Dari segi rawatan tu, maknanya pakai glove, pakai mask, dan juga kita tengok badan pesakit tu kalau nampak ada simptom-simptom yang macam tak bersih, beritahu dia awal-awal, suruh dia macam bersihkan sekejap, datang balik. Ini kalau dari segi pembekam datang ke rumah. Kalau klinik,
dia sendiri yang akan bersihkan dengan peralatan cucian dia sendiri. Terutama ada mesin ultraviolet. Itu mahal lah, so itu masih tengah fikir lagi nak beli. InsyaAllah ada rezeki boleh dah tu. Ada rezeki insyaAllah dia kena bekam banyak lah. Masya Allah. Jadi segi peralatan tu dicuci selepas digunakan dicuci berapa kali? Kalau ikutkan Okey, pengalaman sendiri. Cucian berapa kali untuk cup tu ya? Untuk cup, untuk semualah jarum-jarum apa semua tu. Jarum buang Jarum buang terus lah. Jarum takkan diguna banyak kali sebab jarum tu pakai buang. Pakai buang. Kalau yang dulu orang guna blade ataupun pisau. Yang tu pun sepatutnya kita pakai buang. Sebab bila once dah cucuk pada darah orang, tukar pada badan orang, dia akan transferkan penyakit dalam seseorang kepada badan orang tu. Jadi tak digalakkan kalau guna bahan yang sama. Kecuali cup tu. Sebab cup tu bukan tempat, fungsi dia bukan cucukkan kulit. Dia hanya mengumpulkan kulit. Jadi prosesnya saya buat 3. Yang pertama, sebelum bekam, saya akan pastikan saya sapukan dengan alkohol swab. Alkohol swab tu ialah alkohol yang untuk bagikannya penyucian sedikit, sterilize lah. Okay, lepas masa bekam, lepas bekam tu, bila dah darah start berkumpul, saya akan cuci macam biasa dulu. Pertama saya akan letak dalam air panas, cuci macam biasa, spray sekali lagi, baru letak. Keringkan dia. Keringkan itu bukan ke tempat terbuka, sebab kalau tempat terbuka dia akan habuk, akan masak semula. Jadi saya cari macam letak tempat yang lapang, yang kurang habuk lah nak cerita, tertutup. Selepas tu simpan macam biasa, boleh guna lah terus untuk sakit yang seterusnya. Selamat. Tapi ada satu lagi. Jangan guna banyak kali sampai dia pecah. Sebab ada satu case, ada yang tak profesional, dia guna cup bekam tu banyak kali sampai pecah diguna lagi. Sebenarnya tak boleh sebab dia merisikokan kulit pesakit tu menjadi tersiat lah sebenarnya. Sebab bila dah apa-apa dia macam pecah. Bila dah pecah, dia sebenarnya tak defect apa pun. Cuma nak kata credibility pembekam tak patut biarkan macam tu. So once dah lama sangat, kena beli yang baru. Jadi selain pada jaga kebersihan, kita perlu buat pemeriksaan jugalah, nak tengok dia punya cup tu ada retak ke, apa-apa lah, perlu tengok juga. Kotor-kotor ke. Dan cup tu ada grade dia, ada grade A, grade B, grade C. Ada grade juga. Macam grade telur. Dia ada grade A, grade B, grade C. Macam betul lah juga. Memang kena tengok. Sebab ada yang cup paling bagus adalah cup dari Korea. Korea. Itu paling mahal. Annyeonghaseyo kamsahamnida. Dan juga kata itu paling bagus sebab itu boleh guna lebih dari setahun. Pakai cuci. Yang grade C pakai buang. Once dah pakai, buang terus. Sebab dia terbuat daripada plastik. Bukan kaca. Jadi yang Korea tu kaca. Fully kaca. Maaf. Kaca dan juga sedikit campuran orang kata apa, bagi nampak solid dan selesa. Macam saya tak guna grade S, saya guna grade Cina. Bukan made in China Cuma cup tu ialah beza. Grade China, made in China lain. Totally different things. Sama-sama. Dan yang paling sebab apa kita susah dapat cup made in Malaysia? Sebab Malaysia tak buat. Malaysia tak buat cup tu. Jadi pembekal bukan datang daripada Malaysia lah. Directly memang daripada luar negara. Malaysia China. Tak ada lagi khusus untuk buat ni, kecuali peralatan tradisional seperti buluh dan juga tanduk lembu. Jadi yang dapat ni pembekal daripada China lah. Saya beli hari tu daripada, tengok dia made in China lah. Tapi sesuai digunakan setahun tu, dia bergantung pada berapa orang kita guna. Kalau kerap kali setiap hari ada orang tu, mana wajib tukar at least sebulan sekali. Keselamatan lah. Jadi untuk satu set tu, dia ada berapa cup semua kebiasaannya? Bergantung. Bermula daripada set 12, set 24, set 36, set 48. 48 tu kira yang paling banyak 48 cup. Dan harganya mencecah 300 lebih 300 lebih. Sangat mahal. Maknanya 300 lebih tu dah kena standby setiap bulan lah untuk tukar. Kalau dah pesakit tu satu pesakit dapat 100, apa salahnya? Demi pesakit juga. Bersama-samalah jaga hygiene. Betul. Itu sedikit sebanyak penerangan mengenai bagaimana proses bekam dilakukan dengan mengikut SOP lah. Betul. SOP
Sekarang ni pun COVID-19 pun makin menular di negara kita pun takut. Jadi itu lebih kepada cara bekam, ikut SOP, jaga kebersihan dan sebagainya. Sekarang kita nak masuk kepada kesan lah. Apakah antara kesan utama bekam kepada kesihatan pengguna ataupun pelanggan ataupun pesakit? Okay, dia ada beberapa kebaikan. Okay, ada banyak lah, tapi saya highlightkan dalam 3 saja. Okay, yang pertama, yang paling yang suka sekali ialah dapat efek terusnya ialah mengurangkan stres. Mengurangkan stres, tekanan ataupun kemurungan. Okay, yang mana dengan cara ialah, okay, kenapa bekam ni boleh mengurangkan stres? Okay, bila kita kerja, badan kita ketat badan kita jadi keras, jadi tak selesa, masuk angin tu, masuk sini. Fungsi bekam ni ialah melembutkan balik badan. Sebab tu kalau ada orang kerja ni ialah posisi dia macam ni, dengan main komputer. Kena betulkan posisi, banyak main komputer. Sebab tu kalau bekam, dia akan tarik balik. Dia akan luruskan balik betulkan balik posisi badan. Posisi badan. Dia akan memanaskan balik struktur otot. Otot tu bila dia kendurkan, ditegangkan, kita akan jadi dia akan jadi balik lembutkan semula. Umpama kita exercise sebenarnya. Cuma lagi bagus kalau bekam exercise juga, 2 dalam 1. Yang kedua, juga membantu mengurangkan tekanan otot dan badan. Tadi stres tadi lebih kepada daripada feeling of kata apa, kita rasa macam kata serabut lah. Serabut. Bekam ni menenangkan je. Dia macam tiba-tiba rasa relax. Macam ke dalam spa, kita rasa macam ada saya nak bayang. Cerita bayangkan. Ada sejarah saya ni cerita alang-alang tu. Saya buat dan pesakit tu tidur. Saya ada pengalaman juga. Saya rasa macam saya salah seorang pelanggan tu. Ni 2 kali Dia sebab apa? Sebab badan ni dah start mula rasa lega. Lega tu maksudnya badan tu kita terkepit kan mula-mula macam aduh sakit. Tapi lama-lama dia macam okey, selesa, dan dia sebab apa? Otot dah start, darah dah start lancar, badan dah start panas, badan dah start kembang, postur badan dah okey. Sebab tu ada ketika bekam dia tidur. Menunjukkan tanda bagus. Mana berfungsi. Menjadikan dia tu cakap membantu mengurangkan tekanan otot dan badan. Otot badan. Bila mengurangkan tekanan otot dan badan secara tak langsung boleh menyebabkan badan kita bebas daripada sifat toksik kandungan toksik dalam badan. Kandungan toksik dalam badan bermula punca dari makanan kanji, nasi yang berlebihan, gula, minum air, teh obeng, teh ais, apa semua coklat. Kita mengeluarkan benda-benda tu secara tak langsung. Dia tak banyak tak apa. Asalkan dia keluar. Sebab lepas tu tugas tuan punya badan menggantikan dengan makanan yang selesa, makanan yang elok, buah, sayur, protein. Yang coklat-coklat tadi terus tinggal lah. Boleh. Boleh makan, tapi kawal lah. Dalam kuantiti yang kecil lah, ataupun yang sesuai lah. Kalau boleh kawal, Alhamdulillah. Kesan yang seterusnya? Okay, kesan yang seterusnya dia boleh, Allahu Akbar. Okay, saya nak sentuh dari segi kebaikan yang ketiga ni, dari segi muka. Okay, bekam ni dari segi tempatnya, walaupun orang majoriti kat belakang, dia boleh buat kat muka. Okay, sebab kat muka. Untuk rawatan yang jerawat, yang ada banyak jerawat, dia mengeluarkan darah-darah kotor tu, menjadikan fungsi muka jadi baik semula. Melicinkan juga. Betul lah. Okay. Tak pernah buat kot. Tu kebaikan untuk muka. Jadi mana-mana yang rasa untuk jadikan muka ni flawless, jadikan mukanya lebih anggun, jadikan mukanya lebih yakin. Mula-mula memang nampak kelakar sebab ada kesan. Mula-mula jangan risau, orang akan tahu ini bekam melegakan muka, dia tak akan gelak. Terutama sekarang boleh pakai mask. Jangan risau. 3 tempat, 4-5 tempat sebenarnya. Sini 2, sini 1, bawah dagu. Dagu ni lah fungsi utama sebab tangan kita ni selalu ada minyak. So kita selalu pegang muka, ni kan berminyak. Kita boleh pakai pencuci muka. Tapi tu hanya pada lapisan muka. Dalaman belum tentu. Sebab tu ada orang berpeluh, dia bersukan berpeluh, muka dia lagi flawless. Sebab apa? Dia mengeluarkan
semua dalam benda-benda yang kotor lah daripada dalam tu. Sebab tu lepas dia bekam, dia exercise pula, dia pakai pula pencuci muka yang betul. InsyaAllah sebulan 2 pun nampak kesan. InsyaAllah Sebulan dah boleh jadi opah. Opah tu apa Ipin ya? Opah tu betul. Opah tu muka tak boleh lah nak followers kalau nak bekam. Baik. Jadi mungkin ada penonton video ini yang sedang tertanya-tanya, berapa cup yang kita perlukan untuk dapatkan kesan yang sepatutnya baik untuk badan kita lah, ke mengikut badan pesakit tu ke macam mana? Okey, dia ada banyak cup, banyak tujuan. Banyak cup, banyak tujuan. Jenis orang kata bilangan cup dengan tujuannya. Okey, ada orang hanya perlukan 3 cup. Sebab dia apa? Dia sakit cuma bahagian atas saja. Dia kata saya sakit sini. Okey, kita bekam sini, urut sikit, selesai. Okey, untuk yang cup yang banyak, kebanyakannya memang nak cup satu badan. Sebab dia nak hilangkan lenguh, stres. Yang majoriti sakit-sakit yang harian. Kalau yang kronik, yang kronik lain cerita. Gout. Saya sebut gout sebab yang gout ni spesifik sakit khusus yang mana kalau kita cupkan dia, kita bekamkan dia, kita boleh nampak buih keluar. Apa petanda dia? Petanda toksik kat kaki. Gout ni punca dia ialah aksid di bahagian kulit tu melebihi kadar darah yang sepatutnya. Maknanya cecair buruk lagi banyak dari darah yang sihat. Sebab tu keluarnya ialah berbuih-buih. Lepas bekam kaki, gout, makan ubat, InsyaAllah biasanya ambil 4-5 hari kan untuk rasa sembuh. InsyaAllah kalau bekam makan ubat 2-3 hari InsyaAllah dapat rasa. So tujuan cup tu bergantung pada pesakit. Kalau dan juga jenis penyakit orang tu, dia recommended. Ada orang kalau sakit belah kanan saja, dia nak side belah kanan saja. Kalau migraine kat sini pun boleh membantu juga. Membantu. Sebab dia melancarkan darah di kepala. Sakit tengkuk, untuk jerawat, untuk sempur kat sini pun boleh. Sini. Untuk mana yang makan dia rasa sempur apa semua, semakan masuk angin kat sini titik dia boleh bekam. Sini pun boleh. Pinggang, tu kaki. Kalau atlet pun buat atlet seperti Karim Benzema, Real Madrid pun buat. Siapa minat Real Madrid, angkat tangan. Jangan lupa subscribe channel ni. Saya minat MU, Pogba. Alah, kantoi. Pogba pun buat. Ya, betul. Pogba pun buat. Pogba sebab dia Islam. Pogba Islam, Karim Benzema Islam. Tapi ada juga yang bukan Muslim, Neymar pun buat. Sebab apa, atlet ni walaupun dah sihat, dia buat juga bekam. Sebab dia nak menambahkan lagi effectiveness, efficiency juga. Untuk atlet lagi juga cergas. Itu je lah. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Sebelum kita nak habiskan kat sini, sekali lagi pesanan lah untuk penonton video ini yang mungkin takutnya nak bekam lah. Cik nasihat sikit. Saya dah kena okey je, tak ada masalah pun. Sihat lagi tepi ni. Alhamdulillah, panjang umur. Sikit kepesanan lah, sedikit untuk ajakan, untuk memujuk. Okey, untuk mereka-mereka yang rasa perlu tak saya bekam, perlu ke tak saya tidak perlu bekam. Okey, mana-mana pun boleh. Ada orang rasa bekam ni adalah option yang utama, sebab dia dia pernah ada pengalaman. Mana yang tak rasa ada pengalaman, boleh cuba, jangan takut. Sebab yang pembekam ni dia tahu taraf mana satu pesakit tu mampu. Dia kata saya tak pernah. Tak apa, kita buat mana yang mampu dulu. Jangan tak dia, tapi kena cari pembekam yang betul-betul profesional. Okay, kalau pembekam tu yang tak profesional, dia akan terus cakap, bukan cakap alam, dia kan ada kesan sampingan selepasnya yang tak sihat. Jadi untuk mereka yang rasa untuk bekam ni, kita ingatlah bekam ni salah satu sunnah yang Nabi Muhammad rekomenkan sendiri. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ini sunnah, maknanya benda baik. Jadi kalau nak buat, at least setahun 2 kali, mana 6 bulan sekali. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Tapi kalau ada kes yang tertentu, boleh buat macam
kerap kali tapi bukan setiap hari lah. Ada 2 bulan sekali pun boleh. Maknanya dia ada planning dia tersendirilah untuk setiap keadaan sakit tu. Dan juga kalau contoh seorang tu dia bedah bekam muka hari ni, esok dia nak bekam kaki, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia jangan tempat yang sama. Oh, jangan tempat yang sama. Jangan tempat yang sama. Kalau belakang, esok nak belakang lagi. Esok nak belakang lagi. Tak boleh. Lebam lah belakang tu. Tak hidup. Jadi saya ingin ingin mengesyorkan yang kita sama-sama meriahkan sunnah Nabi. Jadi kita ingat, walaupun saya cuma cakap saya ialah seorang pembekal, saya antara penyebab sahaja. Apa-apa sembuh daripada Allah Ta'ala juga. Kita melakukan dengan izinnya, kita juga berdoa kepadanya, sama-sama kerja kesihatan, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Sama-sama. kepada Muhammad Fitri Baru Hisham, merupakan salah seorang usahawan bekam. Jadi jom bekam, jom kita meriahkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih. Norma baru.